masjid 2 darjat katanya, yang lebih mengutamakan golongan VVIP berbanding dengan orang biasa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar semua kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian? Moga semuanya dalam keadaan tenang-tenang, moga semuanya berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam seminggu dua ni kita agak heboh lah ataupun agak tular beberapa isu ataupun beberapa berita yang bercakap-cakap di sana sini, antaranya berkaitan tentang isu pingat emas Paralimpik, roti pandan kelapa lah, dan banyak lagi lah, termasuklah juga berkaitan tentang isu masjid 2 darjat katanya, yang lebih mengutamakan golongan VVIP berbanding dengan orang biasa yang datang tunggu depan masjid tak dapat masuk, sedangkan VIP saja dibenarkan masuk. Saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, walaupun mungkin apa yang akan saya kongsikan ni dari satu sudut pandang yang berbeza, iaitu saya tak nak ulas tentang apakah pendirian ataupun apakah sebenarnya situasi sebenarnya yang berlaku, kerana di hujung video ni nanti anda jangan skip, dengar penjelasan sampai habis, kerana di hujung video ni nanti saya akan letakkan video ulasan Imam Masjid Putra sendiri, Al-Fadhil Ustaz Ikmal Zaidi sendiri, yang akan menjelaskan apa situasi atau hal sebenar yang berlaku. Tuan-tuan semua, kita ni dalam hidup jangan sesekali gopoh, terburu-buru ataupun jadi kelam kabut. Kelam kabut dalam nak bertindak, kelam kabut nak mengeluarkan hukum, kelam kabut nak menuduh, kelam kabut nak hentam, kelam kabut nak kecam, kelam kabut nak tular, nak viral apa sahaja yang kita tahu tentang satu-satu perkara. Kerana ingat, dalam kita hidup bermasyarakat, banyak tata cara yang perlu dijaga oleh kita semua. Pantang larang, do and don'ts yang kita nak kena jaga. Antaranya kita dipesankan, kalau nak ketawa jangan sampai membawa bala, kalau nak berseloroh jangan sampai bergaduh, kalau nak buat kelakar sekalipun jangan sampai bertengkar. Artinya hidup dalam keadaan yang harmoni, bertenang-tenang, jangan duk bergaduh, jangan duk cari pasal, jangan nak menimbulkan isu-isu provokasi yang nak menimbulkan kemarahan orang, seolah-olah nak mencuit kemarahan orang supaya orang marah pada pihak masjid ke, supaya orang marah ataupun mengecam, menuduh, memburukkan nama siapa-siapa ataupun maruah mana-mana orang, ataupun menjatuhkan imej satu kumpulan ke apa. Kita jangan bertindak macam tu, bahaya. Yang takutnya apa? Sebagai contoh, satu orang bila dia rakam satu video, maklumlah zaman sekarang zaman teknologi, proses editing itu makin canggih, makin cantik, setaraf dengan drama, setaraf dengan iklan-iklan komersial di TV itu. Maknanya bila dia edit, letak audio, letak muzik, menyayat hati dengan paparan video yang mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu, dia kalau dengan niat yang baik, alhamdulillah dia boleh menyedarkan, menginsafkan ramai orang. Pasal bukan tak ada video-video yang boleh menyedarkan kita dalam hanya durasi berapa minit aja. Tapi ada setengah video bila ianya dirakam dengan tujuan atau mesej yang nak disampaikan itu untuk membangkitkan kemarahan orang, menjatuhkan maruah ataupun mungkin memalukan satu pihak. Benda ni bahaya. Benda ni sangat bahaya, dan akibatnya yang kita takutnya adalah bila benda ni dah terlepas, macam mana tuan-tuan? Kita nak kena minta maaf balik tu. Kita nak kena minta maaf balik, ataupun kita yang tuduh dia ke, kita kena minta maaf balik. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Nabi SAW bersabda, siapa-siapa di kalangan kamu ini yang melakukan kezaliman, dia buat satu benda zalim terhadap saudaranya yang melibatkan soal maruah ataupun nama baik seseorang atau sebagainya, dia buat kezaliman dalam bentuk maruah ini, maka dia kena minta halal balik.
Dia kena minta halal, minta supaya dimaafkan, minta maaf, minta halal, minta settle sebelum tibanya hari pengadilan Allah Ta'ala. Kerana tak ada gunanya lagi dinar dan dirham pada waktu itu. Duit RM, ringgit semua dah tak ada guna lah pada waktu itu, kerana kita akan dipersoalkan. Kita semua akan dipertanggungjawabkan. Berhati-hati. Sebab itu saya berpesanlah pada diri saya dan kawan-kawan semua. Kena ada satu sikap kita ni berhati-hati, ataupun juga disebut sebagai 2R. Apa dia 2R ni? Pertama research, yang kedua responsibility. Pertama research, kedua responsibility. Apa makna research? Buat kajian. Tuan-tuan kalau dapat mana-mana video lah kan, jangan terus kita jadi cepat melatah tau. Saya pun pertama kali dapat video tu pun saya rasa macam kelihatannya macam tak patut. Tapi bila kita dah kaji, kita kalau dalam Quran surah Al-Hujurat disebutkan apa? Tabayyun. Kita kaji, jangan tibayyun. Tabayyun. Kita selidik dulu. Betul ke ni? Betul ke video yang kita dapat ni? Betul ke video tahun ni? Ke tahun bila? Ataupun betul ke masjid yang disebutkan itu ke masjid lain? Jadi kita kena ambil tahu semua benda tu. Jadi sebagai seorang pengguna digital yang bersifat detox digital. Detox digital pun dia, filter digital pun dia. Tapis. Betul ke yang kita dapat ni? Betul ke apa yang didakwa ini? Kena ada sifat tu, research. Kebanyakan di kalangan kita ini, saya perhatikan dia malah fikir panjang lah. Apa yang terhidang depan mata dia, yang itu lah. Yang dah didakwa itu lah. Dia tak kaji dulu betul ke, ataupun ini sekadar pertuduhan saja, atau ini dakwaan saja, ataupun ini adalah rekaan saja, ataupun betul-betul. Jadi dia tak kaji, dia tak study, tak buat homework, tahu nak hentam, tahu nak kecam. Bahaya. Dan satu lagi disebut responsibility, mesti bertanggungjawab. Kalau satu benda yang kita dah terlepas cakap, satu benda yang kita dah terlepas sebarkan, dah tular, dah viral, semua orang dah bising, dah cakap dah, dan didapati benda tu tak betul dan benda tu salah, mesti ada sikap tanggungjawab. Bertanggungjawab, jangan lempar batu sorok tangan. Saya tak tahu, saya rakam apa yang saya nampak aja. Jangan. Benda tu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Sebagaimana kita ni kalau dapat video ke, dapat apa-apa sajalah yang sampai ke handphone kita, jangan terus laju main forward, jangan. Dipanggil apa? Qila wa qala, menyampai. Tak ada seorang pun di kalangan kita kan. Kadang-kadang bila dalam grup WhatsApp tu dapat berita kematian, telah pulang ke rahmatullah. Tanya dulu bila meninggalnya, betul ke ini? Rupanya kawan tu baru jatuh sakit, baru masuk ICU, dah isytihar meninggal dah. Manusia ini memang diciptakan oleh Allah SWT. Dia punya spek kejadian manusia. Memang ada sifat gelojoh manusia ni. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dalam keadaan gopoh. Manusia ni diciptakan dia tu sendiri, manusia ni sendiri, saya, kita semua para penonton, kita ni ada gopoh yang tersendiri. Dia ada kelang kabut dia ada terburu-burunya. Maka ingat, dalam Quran Allah Ta'ala sering mengajarkan kita, khususnya dalam bab kita hidup bermasyarakat. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka selidik dulu, kajilah dulu kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Maknanya kita dah sibuk menyampai, dah sibuk tular, dah sibuk sebarkan satu berita yang kita sendiri pun tak pasti. Tahu-tahu rupanya benda tu tak betul, benda tu tak seperti yang kita sangka. Kan sendiri malu akhirnya. Dan kena bertanggungjawab. Jadi saya mengajak para penonton semua bertenang,
Jangan kita gopoh, jangan kelang kabut dalam tiap apa berita yang kita terima. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita dan senantiasa menjadikan kita orang yang bertenang-tenang. Kerana kata Nabi, at-ta'anni minallah wal-ujlatu minasyaitan. Bertenang-tenang itu adalah dari Allah, dan gopoh, kelang kabut, terburu-buru itu adalah dari syaitan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh merentas. Jadi saya tengok ramailah, saya rasa lah ramailah orang-orang yang keliling-keliling Putrajaya ni yang ambil kesempatan nak semayang ke Masjid Putra. Tapi datang je lambat. Jadi orang yang dah dulu, masuklah dulu. Jadi sepatutnya bila kita dah tutup, dah habis kuota 300 tu, 270 tu untuk orang awam tu, kita katalah dah habis. Tapi ni ada 3-4 kerat, bukan 3-4 ramai juga yang degil, tak nak balik. Dengan harapan kita boleh bagi masuk. Bukan masalah tu, kita tak ada daftar apa-apa. Dan VIP yang tadi yang saya kata 30 orang tu dah bagi nama awal. Memang kita minta bagi nama supaya kita tak sia-siakan ruang 30 tu. Dah ada nama dah pun. Untuk dia orang. Itu hak dia. Kan? Yang lebihnya untuk jemaah lain. Tapi dah dia lambat, dia tak nak balik, duduk depan pagar tu. Dia duduk macam tu. Bagilah masuk. Apa nak masuk? Kau ingat apa? Lepas tu ambil gambar. Itulah perang hewan kita. Saya cakap saya tak redha benda tu. Saya doakan supaya orang yang buat ni dapat hidayah Allah. Ya. Saya doakan siapa yang duk ambil gambar, viralkan tu, dapat hidayah Allah. Ya. Tapi kena datang jumpa saya dulu. Minta maaf. Kalau ada yang mendengar ni lah, tolong sama sampaikan.